Dalam video ini, kita akan belajar pengenalan kepada fungsi. Untuk tajuk fungsi ini, kami bahagikan kepada 4 bahagian. Dan video tentang fungsi ini dicipta dan dibawakan khas oleh Abid. Jom kita mula. Jadi, apa itu fungsi? Kita semua faham apa itu fungsi. Contohnya, fungsi sebuah lori adalah untuk membawa muatan berat. Fungsi sebuah teksi adalah untuk membawa penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Fungsi basikal pula adalah untuk berbasikal. Itu semua fungsi yang kita faham dalam bahasa Melayu. Tetapi, apa itu fungsi dalam matematik? Kalau kita tengok di internet, fungsi ialah hubungan khas antara suatu set dengan set yang lain. Hubungan khas antara satu set dengan set yang lain? Sebelum kita tengok apa itu hubungan khas, apa kata kita tengok hubungan yang biasa dulu? Barulah kemudian kita boleh faham apa yang khasnya. Baik, hubungan antara suatu set dengan set yang lain, kalau kita fahamkan secara terus, ini adalah satu set, kemudian kita ada satu lagi set yang lain, kemudian kita ada hubungan antara dua set ini. Itu yang kita faham. Betul, ini tak salah. Untuk memahamkan lagi bab ini, jom kita tengok satu contoh mudah. Katakanlah suatu set ini adalah set kanak-kanak, yang elemen di dalamnya ada 3 orang, Asif, Ram dan Lee. Kemudian kita ada set lelaki dewasa yang elemen di dalamnya ada 5 orang, Ali, Raj, Mus, Sam dan Lim. Dan hubungan antara dua set ini adalah anak. Asif sebenarnya adalah anak kepada Ali, Ram adalah anak kepada Raj dan Lee adalah anak kepada Lim. Tapi Mus dan Sam tak ada anak ke? Betul. Mus dan Sam walaupun lelaki dewasa tak ada anak, sebab bukan semua lelaki dewasa dah kahwin kan? Betul tak? Dan selalunya hubungan akan disusun seperti ini, dan setiap elemen dalam hubungan ni ada nama yang perlu untuk kita ingat, atau at least tahu pun dah okey. Baik, elemen-elemen dalam set yang pertama ini dipanggil objek, manakala elemen-elemen dalam set yang kedua yang ada hubungan dengan set yang pertama dipanggil image. Ingat ya, elemen yang ada hubungan dengan set yang pertama sahaja yang dipanggil sebagai image. Dalam kes ni, Mus dan Sam bukanlah image untuk mana-mana objek. Dan kita boleh katakan macam ni, image kepada Asif adalah Ali dan objek kepada Ali adalah Asif. Kalau kita tanya apakah image Lee, jawapannya adalah Lim. Dan apakah objek untuk Raj, jawapannya adalah Ram. Mudah. Selain daripada nama objek dan image, kita ada juga nama lain iaitu domain untuk elemen-elemen dalam set yang pertama. Kemudian nama kodomen untuk semua elemen di dalam set yang kedua. Ingat ya, semua elemen termasuk Mus dan Sam yang tak ada hubungan dengan set yang pertama pun termasuk dalam kodomen. Kemudian yang terakhir, kita ada julat. Julat ni sama macam image. Dia adalah kodomen yang ada hubungan dengan set yang pertama. Dan nak tulis domain dan kodomen, dan julat ni ada cara tau. Untuk kita tulis domain, kita perlu ada kurungan yang macam ulat ni, kemudian isikan semua elemen yang ada dalam domain, dan yang terakhir perlu ada koma antara elemen-elemen ini. Cara ini terpakai juga untuk kodomen dan juga julat. Kalau nak lebih faham, kita boleh juga gambarkan hubungan ini seperti satu proses yang ada input, proses dan juga output. Contohnya, kalau kita masukkan input Asif melalui proses hubungan anak, kita akan dapat outputnya adalah Ali. Untuk Lee, kita akan dapat output Lim, dan untuk Ram, kita akan dapat output Raj. Baik, untuk contoh mudah dah habis. Contoh mudah ni sekadar nak bagi kita semua faham fundamental hubungan itu sendiri. Harap-harap dengan contoh ayah dan anak ini, kita boleh fahamkan apa itu hubungan yang sebenarnya, insya-Allah. Sekarang jom kita tengok aplikasi dalam matematik pula. Benda tak banyak beza dengan yang tadi, kita masih lagi ada 2 set, cuma sekarang kita ada set A dan set B. Dalam setiap set ni kita ada beberapa nombor, dan hubungan antara 2 set ni adalah hubungan kuasa 2. Jadi macam mana kita nak buat ni? Pertama sekali, kita susun elemen-elemen ni dalam bentuk biasa. Untuk kita sambungkan hubungan antara 2 set ni, kita perlukan satu jadual. Kolom yang pertama, kita ada set A sebagai input, manakala set B sebagai output. Untuk lebih faham, kita boleh juga guna gambar rajah proses yang kita gunakan sebelum ni. Baik, input yang pertama adalah negatif 2. Apabila melalui proses kuasa 2, kita akan dapat negatif 2 kuasa 2. Dan negatif 2 kuasa 2 adalah 4. Maknanya, output yang kita dapat adalah 4. Dengan informasi ini, kita dah boleh sambungkan negatif 2 dan 4 dalam gambar rajah hubungan ni. Kita teruskan dengan elemen kedua dalam set A iaitu negatif 1. Output yang kita akan dapat adalah negatif 1 kuasa 2 yang membawa kita kepada 1. Jadi output untuk negatif 1 adalah 1.
Kemudian sama juga seperti 1, output yang kita akan dapat adalah 1 dan seterusnya 2, outputnya adalah 4. Domain dalam contoh kita kali ini adalah -2, -1, 1 dan 2. Kemudian kodomain adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Manakala julat adalah 1 dan 4. Untuk tengok sama ada kita faham ataupun tidak, jom kita cuba jawab soalan ni. Yang pertama, apakah objek untuk 1? Jawapannya adalah -1. Tapi bukan -1 sahaja tau, kita ada juga 1. Jadi kat sini kita ada 2 jawapan. Soalan seterusnya, apakah objek untuk 4? Jawapannya adalah -2 dan 2. Ada 2 jawapan sama seperti soalan sebelumnya. Apakah imej untuk -2? Jawapannya adalah 4. Apakah imej untuk 1? Jawapannya adalah 1. Baik, harapnya kita semua faham apa itu hubungan antara suatu set dengan set yang lain. Tapi semua itu masih lagi belum menjawab apa itu hubungan khas antara suatu set dengan set yang lain. Kita perlu tahu hubungan khas ini sebab hubungan khas ini adalah definisi sebenar untuk fungsi. Syarat untuk satu hubungan menjadi hubungan khas ataupun fungsi adalah semua objek wajib mempunyai hanya satu imej sahaja. Contoh yang pertama, adakah ini fungsi ataupun tidak? Ianya adalah satu fungsi sebab setiap objek ada satu imej. Objek 1 dengan imej A, objek 2 dengan imej B dan objek 3 dengan imej C. Baik, yang kedua, adakah ini fungsi atau bukan? Ini adalah bukan fungsi sebab objek 3 tiada apa-apa imej. Ingat, syaratnya adalah semua objek wajib mempunyai hanya satu imej. Dalam kes ni, 3 tiada apa-apa imej. Seterusnya, adakah ini fungsi? Ini adalah fungsi sebab semua objek ada hanya satu imej. Walaupun imej untuk semua objek adalah sama. 1 dengan B, 2 dengan B dan 3 juga dengan B. Yang terakhir sekali, adakah ini fungsi? Tidak, ini bukan fungsi sebab objek 3 mempunyai lebih daripada satu imej. Terdapat 4 jenis hubungan. Yang pertama adalah 1 kepada 1. Yang kedua adalah banyak kepada 1. Yang ketiga adalah 1 kepada banyak. Dan yang terakhir adalah banyak kepada banyak. Antara semua ini, hanya 2 jenis sahaja adalah hubungan khas ataupun fungsi. Kita selesai untuk video bahagian pertama. Kita akan jumpa di video fungsi bahagian kedua. Bye.